Sempena hari bersejarah ini, suka untuk saya mengajak hadirin sekalian mengimbau kembali sejarah penubuhan TLDM. The Straits Settlement Naval Volunteer Reserve telah ditubuhkan di Singapura pada 27 April 1934 bertujuan untuk membantu tentera Laut Diraja British mempertahankan perairan Tanah Melayu. Setelah 89 tahun menungkah pelbagai liku-liku cabaran dan menempa pelbagai kejayaan, TLDM terus cekal mengorak langkah dan mengekalkan iltizam untuk terus berkorban demi mempertahankan perairan negara tercinta. Menyorot situasi geostrategik dan politik dunia, termasuklah di rantau ini, adalah jelas bahawa kita sedang berada dalam situasi yang tidak menentu dan tiada jaminan kestabilan. Tercetusnya satu persatu krisis luar jangkaan seperti perang antara Ukraine dan Rusia, ketegangan China dan Taiwan, serta pertembungan secara berterusan kuasa besar di Laut Cina Selatan menuntut Angkatan Tentera Malaysia mempersiapkan diri sewajarnya. Lanskap pertahanan yang telah berubah dan semakin mencabar ini menuntut agar pertahanan negara diperlengkap dengan sewajarnya. Justru sebagai institusi yang dipertanggungjawabkan memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah perairan negara, adalah penting untuk TLDM dibekalkan dengan aset-aset terkini sesuai dengan perubahan lanskap pertahanan mutakhir ini. Umum sedia maklum bahawa TLDM berhadapan dengan cabaran keusangan aset. Mengambil kira keupayaan tempur armada yang semakin terhakis akibat usia aset yang meningkat, TLDM kini dibelenggu dengan cabaran untuk menyelenggara aset sedia ada. Pada masa sama, tuntutan operasi yang tinggi dan penglibatan dalam eksersis berskala besar turut memberi kesan terhadap rancangan atur gerak aset. Melihat kepada cabaran dan kebimbangan ini, TLDM dan Kementerian Pertahanan sedang giat berusaha untuk memperkasakan keupayaan dan meningkatkan infrastruktur melalui inisiatif-inisiatif berikut. Pertama, memastikan projek Littoral Combat Ship diteruskan dengan segera mengikut perancangan yang telah disusun semula seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Kedua, memberi keutamaan kepada rancangan perolehan aset bagi menggantikan kapal TLDM yang telah usang. Fokus utama pada masa ini adalah perolehan Littoral Mission Ship batch kedua seperti yang telah diluluskan dalam pembentangan bajet tahun 2023. TLDM juga amat menghargai dan mengalu-alukan keputusan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan kerana meneruskan projek pembinaan LCS dan meluluskan perolehan LMS batch kedua. TLDM juga menyanjung tinggi komitmen Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan seluruh warga kerja Kementerian Pertahanan yang tanpa mengenal lelah berusaha meyakinkan kerajaan untuk meneruskan projek-projek penting TLDM. Mengikut perancangan, kapal LCS pertama dijangka mula beroperasi pada tahun 2026, manakala kapal LMS batch kedua pada tahun 2027. Sesungguhnya, kelulusan untuk menggerakkan projek-projek ini telah menyuntik semangat baharu dan meningkatkan moral segenap warga TLDM. Dalam pada itu, sebagai langkah mitigasi interim, TLDM telah melaksanakan program baik pulih sementara menunggu penggantian aset baru melalui inisiatif obsolescence dan repowering program. Inisiatif ini dilihat sebagai solusi sementara yang paling sesuai dan telah pun memberikan impak positif. Contoh terbaik adalah obsolescence program KD Perkasa yang telah selesai pada 22 Mac yang lalu dan mampu memanjangkan jangka hayat kapal. Inisiatif Smart Refit pula berjaya memendekkan masa rutin pasang pulih kapal. Walau bagaimanapun, pendekatan ini tidak boleh berterusan dan mempunyai jangka hayat tertentu. Oleh sebab itu, penggantian aset TLDM tetap menjadi keutamaan dan perlu diteruskan.